jam menunjukkan 8.15. Sekarang kami sedang berkumpul di lobi office Museum Dana. Jadi kami akan bergerak ke museum dan lawatan kami. Satu itu kita akan sampai ke dataran Perawan untuk solat zuhur dan makan tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jam menunjukkan 9.25. Kami sedang berada di Museum Kapal Selam yang berada berhampiran di Pantai Kelebang. Kapal selam yang digunakan atau diletakkan di Pantai Kelebang ini ialah daripada tentera Perancis, yang itu FS Crescent Agosta 70, yang mana telah tamat tempoh dan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Malaysia secara percuma. Kapal ini juga pernah digunakan oleh warga kapal selam TLDM semasa latihan di Perancis suatu ketika dahulu. Negeri Melaka dijadikan muzium untuk pameran orang ramai. Dalam kapal selam ini terletaknya tempat tidur ataupun peralatan yang digunakan oleh pihak tentera TLDM dan dijadikan sebagai tontonan pada orang ramai untuk mereka mengetahui serba-serbi tentang bagaimana penggunaan dan juga peralatan mereka. Jam menunjukkan 10.20 pagi dan kita telah tiba di destinasi yang kedua, iaitu Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan yang terletak di Bandar Hilir Melaka. Bangunan ini dibina 1911. Sebelum ini, bangunan ini juga sebagai Kelab Melaka. Bangunan ini juga digunakan untuk kegiatan sosial oleh golongan atasan dan pegawai-pegawai kerajaan pada zaman jajahan Inggeris. Setelah merdeka, kelab ini dibuka pada orang ramai. Kemudian pada 31 Ogos 1985, bangunan ini dijadikan memorial membuatkan segala dokumen tentang kemerdekaan. Kita orang akan tunjukkan korang apa yang ada kat dalam. Jom! Okay, di belakang saya kita letak maklumat bagi Borneo Utara dan Sarawak. Ini adalah perwakilan Bandar Melayu. Okay, seterusnya kita ada pemisahan Singapura pada 1965. Gambar ini menunjukkan Tunku Abdul Rahman di persidangan akhbar menerangkan kedudukan pemisahan Singapura daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965. Okey, seterusnya kita ada pengisytiharan Malaysia pada tahun 1963. Ini adalah gambar di mana pengisytiharan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada 16 September 1963. Okey, akhir sekali kita ada pemasyuran Malaysia. Okey, ini adalah gambar tentang watikah pemasyuran Malaysia. Okey, seterusnya ialah penyanyian Malaysia 9 Julai 1963. Yang seterusnya ialah konfrontasi dan penyanyian Manila. Tun Abdul Razak di kiri dan Dr. Adam Malik di kanan menandatangi perjanjian perdamaian. Dan yang seterusnya ialah referendum Singapura 1 November 1962. Encik Lee Kuan Yew bertemu penduduk semasa pengungutan suara pembentukan Malaysia di Singapura. Okey, yang seterusnya ialah Suruhanjaya, Suruhanjaya, Compound dan Jawatan Kuasa antara kerajaan.
Ini adalah penjajah mereka. Dan yang seterusnya, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Gambar-gambar ini ialah Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia di Kuala Lumpur pada 8 Januari 1960. Yang terakhir ialah idea pembentukan Malaysia pada tahun 1961. Ini adalah poster dan juga laporan berkaitan dengan pembentukan Malaysia oleh Tengku Abdul Rahman. Sekarang kami berada di lantai 2 Museum Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Jom kita tengok apa yang ada. Sekarang kita telah sampai ke lantai 2 museum. Di sebelah kiri kita dapat melihat bendera Malaysia. Kita terdapat info-info darurat semasa 1948 hingga 1960. Ini adalah Order Peraturan Darurat 1948 dan seterusnya. Di sini rancangan Brings Plan. Dan di sini adalah penduduk-penduduk pindahan ke kampung-kampung baru di bawah rancangan Brings turun daripada kereta api membawa barangan masing-masing. Dan di sini adalah kawasan Putih Melaka, Muar dan Kedah. Seterusnya, pasukan keselamatan. Ini adalah tempat pemeriksaan pengawal kampung di Tanjung Malim, Perak 1952. Dan seterusnya adalah peristiwa Bukit Kepong. Bukit Kepong Tragedy. Ini adalah Datuk An Jaafar melawat balai polis Bukit Kepong selepas serangan komunis. Dan ini adalah anggota-anggota polis di Bukit Kepong sebelum serangan komunis pada 23 Februari 1950. Dan akhir sekali, Sir Henry Gurney. Ini adalah ini adalah kematian Sir Henry Gurney, Pesuruhanjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan dalam Warta Kerajaan bertarikh 8 Oktober 1951. Okay, so sekarang kita ada dekat bangunan merah. Tengok. Anda lihat di belakang saya merupakan bangunan State Church. Adakah anda tahu apa itu bangunan State Church? Bangunan State Church ni merupakan Dewan Bandaraya ataupun lebih dikenali sebagai tempatnya tempatnya tinggal gubernur-gubernur pada waktu ketika dahulu. Ini merupakan sebuah binaan bersejarah yang terletak bersebelahan dengan Gereja Kris di sebelah sana. Bangunan ini dibina pada tahun 1650 sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda dan Timbalan Gubernur, di mana struktur bangunan ini melambangkan seni reka bentuk Belanda yang halus. Kami telah sampai ke destinasi yang dituju, iaitu menonton filem Malabar, Misi Bakara bersama-sama budak di AAM dan juga di KL.
baru habis tengok cerita Malbat. So saya nak ceritakan sinopsis cerita tersebut. Cerita ni Malbat menceritakan tentang Malaysia Battalion yang datang ke Somalia untuk misi keamanan kerana negara tersebut mengalami konflik politik dan pergolakan di sana. Pada awalnya, askar Malaysia dihantar hanyalah untuk keamanan. Tetapi misi ini bertukar menjadi misi keselamatan kerana pihak Amerika Syarikat meminta bantuan daripada pihak Malaysia untuk menyelamatkan askar-askar mereka yang telah terjatuh semasa menaiki Black Hawk dan jatuh di Pasar Bakara di Mogadishu. Jadi cerita ini menceritakan tentang keberanian dan kekuatan tentera Malaysia dalam misi menyelamatkan tentera Amerika Syarikat. Okay, sekarang pukul 4.35 Kita dalam perjalanan pulang ke polis kesayangan kita. Polis kamera tinggi marah di tanah. Bye. Fuck. Okay guys, so saya baru je balik daripada lawatan akademik yang dianjurkan oleh pelajar kursus pengajian Malaysia dari Jabatan Polimer Komposit dan Jabatan Seramik. So pada malam ni saya nak ceritakan serba sedikit refleksi apa yang saya dapat daripada lawatan ini. Okay, first kita orang pergi ke Muzium Kapal Selam. Kapal selam ni pernah digunakan oleh pasukan TLDM untuk berlatih di Perancis suatu ketika dahulu. Selepas itu, kapal selam ini telah diserahkan kepada pihak kerajaan negeri Melaka untuk dijadikan muzium dan pameran untuk orang ramai. Saya tertarik dengan seni bina bangunan sejarah ini. Macam mana diorang boleh bina struktur yang cantik dan tahan lama tanpa teknologi moden. Hello guys, nama saya Ami Afika. Di sini saya akan menceritakan refleksi apa yang saya dapat di lawatan akademik yang dianjurkan oleh Kursus Pengajian Malaysia. Kami dari kursus DTP iaitu Pemprosesan Polimer Komposit pergi ke Kota Melaka untuk membuat lawatan sambil belajar ke muzium-muzium dan tempat bersejarah. Antaranya ialah Muzium Kapal Selam, Muzium Memorial Kemerdekaan, Istana Kesultanan Melaka, Bangunan Merah, Muzium Kapal Samudra dan akhir sekali kami tengok cerita Malbat. Bagi saya, lawatan ini adalah bagus untuk pelajar generasi kini untuk mengetahui sejarah lebih dalam lagi. Ia boleh menambah pengetahuan tentang sejarah di Malaysia. Seperti cerita Malbat, segelintir rakyat Malaysia tidak mengetahui tentang Malaysia pernah bersatu dengan Amerika Syarikat untuk menjalankan misi keamanan di Somalia. Ianya akibat negara Somalia mengalami konflik politik dan pergolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Azul Amin dan saya akan ceritakan sedikit tentang pengalaman dan apa yang saya dapat semasa lawatan yang telah kami lakukan ke muzium-muzium dan juga panggung wayang JSC Cinema di Melaka. Pengalaman yang saya dapat ialah kita perlu menghargai bagaimana proses Tengku Abdul Rahman mendapatkan kemerdekaan. Prosesnya amat panjang dan begitu sulit. Kita perlu hargai. Kalau tidak, kita tak peroleh kemerdekaan dan tidak akan hidup aman seaman pada hari ini. Yang kedua, pengamanan yang dilakukan oleh tentera-tentera Malaysia ataupun Malaysia Battalion amatlah kita perlu ikuti dan sanjungi keberanian mereka tentang keberanian mereka menyelamatkan askar-askar US yang telah terhempas di Somalia. Kita perlu ikuti keberanian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafat Izzah Syarah binti Muhammad Azafi dari DTP. Saya telah melakukan
lawatan ke muzium-muzium bersejarah yang berada di negeri Melaka serta menonton filem Malbat. Tujuan lawatan ke muzium-muzium itu adalah untuk menambah lebih banyak lagi info mengenai kemerdekaan negara kita. Dalam pada itu, saya turut dapat melihat sendiri barangan-barangan yang digunakan oleh wira-wira negara kita. Tujuan kami memilih filem Malbat adalah kerana filem Malbat menunjukkan mengenai perjuangan perwira-perwira negara kita bagi menaikkan nama Malaysia di persada dunia sehingga terpaksa mengorbankan nyawa sendiri. Program ini telah memberi saya peluang untuk belajar bahawa berdedikasi dan berkomitmen dalam apa yang kita lakukan mampu memberi hasil cantik di akhirnya. Tidak disangkal bahawa mengorganisasi sesuatu program bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Lebih-lebih lagi sebuah program yang melibatkan ramai pelajar. Jadi, cabaran dan halangan ini merupakan sesuatu yang berharga buat saya pelajari dan jadikan sebagai sebuah pengajaran. Akhir sekali, menonton filem Malbat telah membuktikan bahawa ketidakstabilan politik mampu membawa kepada pergaduhan sesama sendiri menyebabkan negara itu tidak maju dan mundur. Kesannya, rakyat akan ditindas dan berlakunya konflik antara sesama mereka sendiri.